Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syira Abu Mansur, host anda di Koresponden TVS. Seperti biasa, selamat berhujung minggu. Saya ucapkan kepada anda yang menonton. Teruskan menonton kami kerana pada hari ini kita akan sama-sama mengetahui perkembangan vaksinasi COVID-19 di Indonesia, juga perincian mengenai pemandu dan pengiring lori kargo yang turut mendapat suntikan vaksinasi COVID-19 di Singapura, dan sudah semestinya yang akan dilaporkan oleh koresponden kita daripada Jakarta, Indonesia dan juga Singapura. Assalamualaikum, apa khabar Encik Syukri? Ya, waalaikumsalam Syira. Alhamdulillah sihat. Dan untuk makluman, ujian kedua saya, ujian swab test yang saya buat semalam, swab test COVID. Alhamdulillah pagi tadi saya dapat keputusannya negatif. Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah. Baik, Encik Syukri, berkenaan vaksin COVID-19 di Indonesia, seperti yang kita sedia maklum, Indonesia mula menggunakan vaksin dari syarikat biopharmaceutical dari China iaitu Sinovac Biotech pada 13 Januari lepas. Jadi kita nak tahu bagaimana perkembangan terkini vaksinasi di Indonesia sekarang ini, Encik Syukri. Ya Syira, data terkini dari pemerintah Indonesia, mereka yang diberikan suntikan vaksin pertama setakat 18 Mac lebih 4.8 juta penerima, manakala bagi suntikan vaksin kedua lebih 1.94 juta penerima. Indonesia kini juga di fasa kedua proses vaksinasi. Jika kita lihat pada sasaran jumlah vaksinasi setakat semalam, seharusnya mencapai sasaran 40.3 juta, masih jauh dari sasaran yang ditetapkan. Ya, Encik Syukri. Jadi, berdasarkan apa yang Encik Syukri maklumkan tadi, jumlah vaksinasi pertama setakat 18 Mac ialah 4.8 juta. Tapi sedangkan sasaran pada 18 Mac sepatutnya 40.3 juta. Jadi masih jauh dari sasaran yang ditetapkan. Mungkin apa kekangannya, Encik Syukri? Ya Syira, antaranya kekangan jumlah petugas kesihatan. Masalah lain, masalah penghantaran vaksin ke wilayah-wilayah di Indonesia. Presiden Joko Widodo juga telah mengarahkan semua agensi berkaitan mempercepatkan lagi program vaksinasi yang menyasarkan suntikan kepada lebih 182 juta penduduk sebelum akhir tahun ini. Ya, Encik Syukri, dan baru-baru ini kita ada menerima laporan mengatakan Indonesia menangguh sementara penggunaan vaksin keluaran AstraZeneca. Jadi apa perinciannya? Ya Syira, Indonesia menangguhkan sementara cadangan menggunakan vaksin COVID-19 keluaran AstraZeneca. Berikutan terdapat laporan vaksin itu menyebabkan berlakunya risiko pembekuan darah. Menteri Kesihatan Indonesia Budi Gunadi Sadikin berkata Indonesia kini menunggu laporan lengkap berhubung laporan itu daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Setakat ini belum ada kenyataan terbaru. Indonesia sebelum ini dijadualkan menerima 1.1 juta dos vaksin AstraZeneca akhir Mac ini, manakala 10 juta lagi dos dijangka diterima pada akhir April. Ya, dan Malaysia juga masih menunggu laporan daripada European Medicines Agency ataupun EMA berkenaan vaksin AstraZeneca. Baik, Encik Syukri, terima kasih untuk laporan hari ini. Jaga diri anda di sana. Ya, Syira, terima kasih Syira. Sama-sama kita jaga kebersihan, jaga jarak dan patuhi protokol kesihatan. Baik, kita akan berehat seketika dan sekembalinya kita akan bersama dengan Puan Masita, koresponden TVS dari Singapura. Jangan ke mana-mana. Masih lagi dalam koresponden TVS, kali ini bersama dengan Puan Masita, koresponden TVS di Singapura. Difahamkan Singapura akan menawarkan vaksin COVID-19 pada bulan ini kepada pemandu dan pengiring lori kargo terpilih sering memasuki Singapura daripada Malaysia. Boleh Puan Masita perincikan mengapa Singapura menawarkan vaksinasi seperti ini? Ya, menurut Kementerian Kesihatan Singapura, vaksinasi itu bertujuan untuk meminimalkan risiko jangkitan kepada pekerja yang terlibat dalam penghantaran barangan perlu ke Republik ini. Menurut kementerian itu, vaksinasi akan memberikan perlindungan tambahan terhadap COVID-19, memastikan kaki tangan terlibat akan terus menghantar barangan ke Singapura dengan selamat. Untuk pengetahuan, terdapat kira-kira 3,000 hingga 4,000 di
delivery personnel entering Singapore on daily basis. Ini disahkan sendiri oleh Menteri Kesihatan Malaysia Datuk Dr. Adam Baba baru-baru ini. Mereka yang terpilih untuk divaksin akan dimaklumkan menerusi SMS daripada Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura atau MTI, dan akan dihubungi selepas itu untuk janji temu menjalani vaksinasi di tempat yang ditetapkan di Singapura. Ya, jika mereka sudah selesai menjalani proses vaksinasi itu, adakah mereka diberikan PAS atau bagaimana supaya tidak berlaku pertindihan di Malaysia? Ya, pemandu lori kargo dan pengiringnya yang telah mendapatkan suntikan kedua-dua dos vaksin COVID-19 di sini akan menerima sijil imunisasi. Ini disahkan sendiri oleh MTI pada 18 Mac. Perakuan bahawa mereka telah selesai menjalani proses vaksinasi juga akan dihantar menerusi SMS. Mereka yang terlibat ini akan dikecualikan daripada menjalani ujian saringan semasa ketibaan atau OAT selama 14 hari selepas pengambilan dos kedua. Dr. Adam Baba juga meminta supaya mereka yang sudah menerima suntikan di Singapura agar melaporkan kepada pihak kementerian, lebih-lebih lagi yang sudah mendaftar dengan aplikasi MySejahtera. Mereka boleh hubungi talian 03-888-33952 atau email ke imunisasi@moh.gov.my. Jadi bagaimana pula dengan mereka yang belum menerima suntikan vaksin di Singapura? Adakah masih dibenarkan memasuki negara itu? Ya, boleh dengan syarat mereka mematuhi langkah-langkah kesihatan sempadan yang ditetapkan seperti OAT. Semua pemandu lori kargo dan pengiringnya tanpa mengira status vaksinasi yang masuk ke Singapura masih dikendaki mematuhi langkah-langkah pengurusan keselamatan sedia ada semasa menjalankan tugas mereka. Ini termasuk memastikan pemeriksaan safe entry dan suhu dilakukan sebelum memasuki lokasi penghantaran dan memastikan jarak yang selamat sepanjang masa, termasuk semasa pemunggahan serta penghantaran kargo. Untuk pengetahuan, antara 22 Januari hingga 29 Januari, 19 dari 33,931 pemandu lori dan pengiring yang menjalani saringan COVID-19 disahkan positif di Johor Bahru International Checkpoint. Sekian saja laporan saya dari Singapura. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Mazita untuk laporan hari ini, dan terima kasih atas kesetiaan anda menonton Koresponden TVS. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Jaga diri, Malaysia.